Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Seperti biasa bersama lagi dengan saya, Cikgu Hidayah dalam kelas matematik kita hari ini. Okey, so hari ini adalah merupakan hari pertama di mana kita nak masuk bab baru. Jadi kita dah belajar 1 hingga 5 bab sepanjang bulan 1 hingga bulan 7. So hujung bulan 7 kita baru masuk bab 6. Seperti yang saya dah kata, peperiksaan pertengahan tahun kemungkinan sehingga bab 5 lah. Jadi bab 6 ini kita tengok keadaan. Dia sentiasa berubah. Kita pun tak tahu bila peperiksaan pertengahan tahun tu kalau dianjak kemungkinan bab 6 akan masuk. Saya pun tak boleh nak jangka. Jadi bab 6 ni adalah tajuk nisbah dan graf fungsi trigonometri. So seperti yang saya kata, bab 6 ini dia agak banyak ada kaitan dengan apa yang awak dah belajar dalam matematik tingkatan 3, yang mana awak dah belajar nisbah trigonometri. Awak juga belajar dalam ADMAT tentang fungsi, graf fungsi trigonometri. Dengan kata lain, apabila awak kuasai bab ini, awak juga boleh kuasai perkara-perkara atau subjek-subjek yang ada kaitan dengan bab ini. So jadi sebelum kita mula, kalau kamu perhatikan di sini adalah merupakan standard pembelajaran kita hari ini. Jadi hari ini seharusnya kita boleh membuat dan menentusahkan konjektor tentang nilai. Okey, yang nak di-highlight di sini adalah nilai. So bila sebut trigono, kita dah biasa dia mesti berkaitan dengan sin, cos, tangent. Tetapi kita nak lebih spesifikkan nilai trigonometri itu di dalam sukuan. Okey, sebenarnya saya ada sentuh sedikit dalam kelas awal dahulu tentang sukuan-sukuan ini. Tak apa, kita akan pergi dengan lebih lanjut nanti. So kita detailkan lagi. Kalau kemungkinan mendengar rendah, awak hanya belajar sin, cos, tangent tanpa pengaruh sukuan. Tapi sekarang kita nak masukkan elemen sukuan di dalam kita panggil Satah Cartesian tu. Nanti kita akan lihatlah. Dan yang kedua, kalau sempat kita akan cover 2 standard pembelajaran. Di mana yang kedua adalah kita nak tentukan nilai. Yang tadi kita menentusahkan. Yang kedua ni menentukan nilai sin, cos, tangent dalam sukuan tersebut berdasarkan sudut rujukan sepadan. Baik, seperti biasa sebelum kita mula, saya suka untuk mengimbas kembali supaya kita refresh balik. Apakah konsep yang harus kita gunakan yang awak dah pelajari sebelum ni? Baik, bila kita sebut trigonometri, okey? So, bila kita sebut trigonometri, memang akan terbayang dalam kepala kita adalah sin, cos dan tangent. Okey, itu adalah trigonometri, tak boleh lari. Dan trigonometri ini bukan kebiasaannya, dia memang berkaitan dengan segitiga yang bersudut tegak. Ingat segitiga dia ada banyak jenis. Kita ada segitiga sama kaki, kita ada segitiga sama sisi. Tetapi trigonometri dia akan berkaitan dengan segitiga bersudut tegak. Okey, so bila sebut bersudut tegak maksudnya sudutnya 90 darjah. Dan apabila kita ada perkataan nisbah di situ, maka akan muncullah sohkah towa. Okey? Saya tak pastilah awak menggunakan apakah teknik untuk awak ingat nisbah ini, sebab saya tak ajar awak mendengar rendah. So apa pun sahaja tekniknya, awak perlu ingat nisbah trigonometri. Kalau saya menggunakan sohkah towa. Okey, so S itu mewakili sin, K itu mewakili cos, T itu mewakili tangent. Dan apa yang perlu awak tahu adalah O, A, H. So, kamu nampak ada 1, ada 2, ada 3 kat situ mewakili 3 sisi di dalam segitiga bersudut tegak. So, dengan kata lainnya, walaupun awak hafal sohkah towa, tiba-tiba tak tahu, tak kenal O-nya apa, A-nya apa, H-nya apa, maka tak guna juga. Okey? Jadi, berserta sekali dengan boleh mengenal pasti O apa, A apa, H apa di dalam segitiga bersudut tegak. Okey? So, dalam segitiga bersudut tegak, tidak kisah di mana sahaja sudut yang menjadi rujukan, kita base kepada sudut tepat 90 darjah, kita akan boleh mengenal pasti H. Direct kita boleh tahu H. So, paling mudah kita nak kenal pasti adalah H. Manakala O dan A ini bergantung kepada sudut rujukan. Bila saya sebut sudut rujukan, kalau kamu perhatikan bila kita dah label ini sebagai sudut tegak, kita ada left. Maksudnya tinggal 2 lagi sudut yang ada.
So, dua sudut yang ada ini, O dan A itu boleh berubah-ubah mengikut mana sudut yang awak rujuk. Okey, saya bagi contoh-contoh sudut yang kita rujuk sekarang di bawah. Maka jangan sibuk tengok sudut yang di atas. Okey, so bila kita rujuk sudut ini, O-nya adalah opposite. O itu singkatan short form bagi opposite. So, opposite kepada siapa? Opposite kepada sudut. So, opposite di seberang sana. So, ini adalah O. A tu maksudnya adalah adjacent. Adjacent tu sebelah sudutnya. Alright? So, tapi H itu tetap tidak berubah walaupun di mana sudut rujukan. Sekarang, sekiranya saya ubahkan sudut rujukan awak sekarang adalah di sebelah atas. Okey, katalah saya anggap sini X. Okey, H itu tetap sama, hypotenuse tetap sama. Tetapi sekarang O-nya akan berubah. Apabila sudut rujukan ini opposite bagi sudut ini adalah di seberang sini. So, ini adalah O. Manakala A-nya adalah di sini. Nampak tak beza pink dengan hijau? So, itu yang dimaksudkan dengan awak perlu kenal mana satu sisi bagi segitiga bersudut tegak, baru kita boleh apply nisbah trigonometri. So, ini imbas kembali, ini paling penting. Sekiranya awak ada masalah dalam mengenal pasti begini, awak tak boleh teruskan dengan step seterusnya. Okay, so saya harap di situ clear. Okay, kita bergerak kepada seterusnya. Baik, so ini adalah terminologi. Apa maksud terminologi? Adalah perkara-perkara yang kita akan jumpa sepanjang bab 6 ini. Okay, so yang pertama adalah sukuan. Baik. Seperti yang saya kata, sukuan, kita merujuk kepada, sukuan tu sebenarnya adalah dia punya kawasan-kawasan. Saya juga menggunakan istilah sukuan ini semasa saya mengajar transformasi tu, supaya awak biasa dengan istilah tersebut. So, bila saya sebut sukuan, sukuan yang dimaksudkan dalam bab ini adalah sukuan yang mana kita bezakan kawasan di dalam satah Cartesian tersebut. So, dalam satah Cartesian, biasanya akan ada paksi. So, paksi X, paksi Y. Dan kamu nampak paksi begini, kita ada kawasan 4 kawasan. Dan 4 kawasan ini mewakili 4 sukuan. Jadi, sukuan yang pertama akan bermula di sini. Okey, di sebelah kanan kamu, bahagian atas. Okey, sukuan kedua di seberang sini, di sebelah sini. Okey, dia akan ikut lawan jam, arah lawan jam macam ni. Okey, dia mula dari sini, so jangan terbalik. Sukuan ketiga adalah di sinilah, di bawah sini. Okey, dan yang terakhir sukuan keempat di sini. So, please ingat kawasan ini. Okey, so bila saya refer sukuan 3, mana kawasan ini? Di sebelah sini. Okey, so itu terminologi yang pertama, perlu tahu sukuan kawasan yang mana. Next, kita ada bulatan unit. Baik, apa yang dimaksudkan dengan bulatan unit? Kalau kamu ada buku teks di hadapan kamu, boleh semak muka surat 174. So, bulatan unit ini adalah merupakan suatu bulatan yang kita bina di atas satah Cartesian dan dia melangkaui keempat-empat sukuan ini. Dan dia punya jejari bulatan unit itu adalah sentiasa satu. So, contohnya saya nak buat bulatan. So, saya ambil compasses ni. Saya ambil jangka lukis. Okay, saya letak sini. Okey. Dan jejarinya adalah 1 unit. Okey. So, saya pun buat. Okey. So, ini yang kita panggil sebagai bulatan unit. Okey, so bulatan unit dia bukan sebarang bulatan yang berada pada satah. Syarat dia adalah bulatan unit ni jejarinya 1 cm, bukan 1 cm lah, 1 unit lah, sebab dia adalah berada dalam satah Cartesian. Jadi mana yang dikatakan dengan jejari itu? Okey, so jejari itu adalah kita pun tahu jejari 1 cm. Ni pusat lah, kita anggap kosong-kosong ni adalah pusat. So mana-mana kawasan yang menyambungkan pusat ke mana-mana titik di atas lilitan tersebut, dia mewakili 1 cm. Contoh bila saya buat satu line, okay, dari pusat ke sini, okay, ini satu unit. Okay, ini 1 unit. Itu syarat bagi bulatan unit. Nama bulatan unit. Please ingat, bulatan unit maksudnya bulatan yang berada dalam satah dan jejarinya adalah sentiasa 1 unit. Okey, baik. Seterusnya, saya nak bawa awak pecahan sudut.
So, kalau kamu perhatikan, bulatan unit ni dia membentuk satu bulatan penuh. Dengan kata lainnya, apabila kita full dari satu back kepada satu ini, so total sudut yang dicangkumi adalah 360 darjah. Alright? So apabila 360 darjah itu saya nak pecah kepada beberapa kawasan, maka saya boleh kata kawasan satu ini adalah nilainya daripada 0 sehingga 90. So sini 0, okey, tepat yang berada pada satah paksi Y dia adalah 90 darjah. Maksudnya sebarang titik yang berada di sukuan satu, sudutnya adalah dari 0 sehingga 90 darjah. Dan sekiranya tepat di sini, ini mewakili 180 darjah. Ini adalah 270 darjah. Dan ini boleh 0 dan 360 darjah. Sebab apa? Dia back balik kepada situ. Okay? So, please ingat pecahan atau julat sudut ini. So, di mana kamu nak guna konsep pecahan sudut ini? Contoh, bila saya ada contoh, saya tanya, sudut 235. Saya tanya, berada di sukuan mana? So, kita nampak bila kita dah ada di mindset, bahagi 4 macam ni, sini 0, sini 90, 180, 270, 360. So, kita dah boleh bayangkan 235 itu berada di sukuan ketiga. Okay, so di situ jawapan kamu ada, sukuan 3 cikgu. Okay, so itu first thing, awak kena tahu. Okay, so kita kena tahu setiap sudut yang dirujuk berada pada sukuan mana berdasarkan kepada julat ini. Okay, next adalah sudut rujukan sepadan. So, take note, ini sangat penting. Rujukan sepadan, simbolnya adalah ini. Yang ini kita namakan sebagai alfa. Okey, simbol alfa itu merujuk kepada sudut rujukan sepadan. Dan sudut rujukan sepadan ini sentiasa nilai dia adalah kurang daripada 90 darjah. Dengan kata lain, dia adalah merupakan sudut tirus. Okey, kurang daripada 90 darjah. So, maksudnya di sini, contoh saya berada pada sukuan bulatan unit ini. Okey, ni adalah paksi X kan. Setiap sudut kita akan mula mengukur daripada paksi X ke arah mana cangkuman sudut tersebut. Mula dari paksi X. Okey. So, contoh dekat sini saya ada theta. Okey. So, for sure, kalau dia berada pada sukuan 1, memang nilai dia adalah kurang daripada 90 darjah, betul? So, itulah dia kita panggil sebagai sudut rujukan sepadan. Okey, di mana nilai dia adalah sudut tirus. So, itu kalau dia memang ngam-ngam berada pada sukuan 1. Bagaimana pula di mana tempatnya sudut rujukan sepadan ini kalau dia berada pada sukuan 2? So, bila dia berada pada sukuan 2, apa yang awak perlu ingat adalah kita sentiasa mula mengukur sudut daripada paksi X. So, maksudnya andai kata titik itu berada di sini. Okey, so kita sambungkan dari pusat ke titik tersebut. Okey, di mana sudut rujukan sepadan? Ingat dia sentiasa diukur daripada paksi X ke mana garisan cangkuman sudut tersebut. Maka ini adalah kita namakan sebagai sudut rujukan sepadan. Okey, so dengan kata lain, untuk mendapatkan sudut rujukan sepadan dalam sukuan yang kedua, apa yang kita boleh buat adalah sekiranya kita diberi nilai sudut sebahagian. Contoh kan, dia kata nilai sudutnya adalah 120 darjah. So, kita tahu 120 darjah itu adalah daripada sini ke sini. Ni theta 120 darjahnya. Okey. Ingat, sudut sentiasa dihitung daripada sukuan 1. Okey, daripada sukuan 1. Sehingga mana garisan yang dicangkum oleh titik itu berada. So, maksud 120 itu adalah dari paksi X daripada sukuan 1 ke mana. So, 120 di situ. Tetapi kita tahu, sudut rujukan sepadan adalah mesti bernilai kurang daripada 90 darjah. Maka, sudut rujukan sepadan sekiranya dia berada pada sukuan kedua, inilah dia sudut rujukan sepadan.
Okey. So kita ada nilai 120 di sebelah sana. Dengan kata lain, untuk mendapatkan nilai alfa iaitu sudut rujukan sepadan itu, kita tahu satu garis lurus ni awak nampak nilai dia 180. So sebelah kita tahu 120, maka untuk mendapatkan alfa 180 darjah tolak dengan 120 darjah. So sudut rujukan sepadan contoh yang saya beri adalah 60 darjah. Nampak? Kita akan dapat satu nilai yang kurang daripada 90 darjah. Andai kata bila awak buat soalan, awak gunakan nilai sudut rujukan sepadan lebih daripada 90, itu petanda bahawa awak dah salah langkah, salah step lah. Okay? So, begitu juga kalau dia berada pada sukuan ketiga. Okay, saya menggunakan pen berlainan warna kat sini. Okay. Andai kata dia berada pada sukuan ketiga, mana kawasan sudut rujukan sepadan? So, katalah dia berada pada titik sini. Sekali lagi, kita akan sambungkan daripada pusat ke titik tersebut. Okey? So, sudut rujukan sepadannya ingat sentiasa bermula daripada paksi X. Okey, so ini adalah sudut rujukan sepadan atau alfa bagi mana-mana titik yang berada pada sukuan ketiga. Okey, so dengan kata lain, apabila saya buat begini, mesti awak dah boleh bayangkan untuk mendapatkan alfa. Ingat, biasa dia akan bagi satu nilai sudut. Kalau dia berada pada sukuan ketiga, kita tahu nilai sudut mestilah di antara 180 hingga 270. Contoh saya ada, okey, katalah sudut tu 245 darjah. So kita nampak, first, mana sukuan dia? Sukuan dia adalah sukuan ketiga. So sukuan ketiga, kawasan rujukan sepadan mesti macam ni. Mesti bayangkan ini daripada paksi X. Okey? So untuk mendapatkan alfa, kamu nampak apa yang kita buat adalah 245 tu mana? 245 adalah daripada sukuan 1 sehingga ke titik tersebut. Ini 245. Okey, ini 245. Sedangkan kita nak mencari alfa yang nilai dia kurang daripada 90 hanya sebahagian ini sahaja. So, apa yang kita perlu buat? So, 245 tu kamu nampak dia adalah merangkumi satu garis lurus yang mana nilai dia 180 darjah. So, untuk mendapatkan sebahagian kecil, maka apa yang kita boleh buat adalah 245 darjah tolak dengan 180 darjah. So, kita dapatlah nilai alfa dia. Okay? So, berapa nilai alfa dekat sini? Boleh tolong kira berapa nilai alfa kat sini? Boleh unmute Saya tak tengok ruangan chat. Berapa nilai alfa? Dia jawapan 245 tolak 180. Berapa jawapannya? Right, so kita tengok 245 tolak 180 sama dengan 65. Betul, bagus. Okay, so maksudnya nilai alfa dia adalah 65 darjah. Dan tengok, check. Betul tak dia kurang daripada 90? Yes, 90. Kurang daripada 90. Tapi make sure awak tahu 65 darjah dalam sukuan ketiga mana. Okay, saya ingatkan sekali lagi. Kesalahan pelajar dia dah confused. Contoh ini adalah sukuan kan? Bila saya sebut mana sudut rujukan 65 darjah tu, dia pergi tanda, ni cikgu, 65 darjah. Tak pernah ada lagi sudut rujukan sepadan, dia bermula, sudutnya dicangkumi oleh paksi Y. Okay, so tak ada. Dia bermula dengan paksi X. Paksi X ke mana garisan yang dicangkumi oleh titik tersebut. So, begitu juga dengan kalau dia berada di sukuan keempat. Baik, kalau sukuan keempat, okay, contoh, sukuan keempat. Dia berada di kawasan sini, sukuan keempat. Okey, so saya sambungkan. Mana sudut rujukan sepadan? Ingat, dia mesti sentiasa bermula pada paksi X. Okey? Ke manakah garisan yang dicangkumi oleh titik tersebut? So, ini adalah alfanya. Okey? So, kalau dia bagi sudut, ingat macam mana kita nak tahu dia berada pada sukuan keempat? Daripada nilai sudut lah yang diberi. Dia akan beri contoh, sudutnya nilai dia 330 darjah. Sudut ini kita tahu sebab itu tadi awal-awal saya ajar. Julat sudut yang berada pada setiap sukuan. So, bila kita diberi 330 darjah, dia berada pada sukuan keempat. Next step, kita kenal pasti.
dekat mana sudut rujukan sepadan. So, dekat sini. So, yang dimaksudkan 330 darjah, ingat dia daripada sukuan pertama ke mana titiknya. Ini adalah 330 darjah. Okey? So, kita tahu dia hampir nak membentuk satu putaran lengkap 360. Dan alfa itu sebahagian kecil daripada 360. Maka untuk mendapatkan alfa di situ, kita ada satu jalan kerja 360 darjah tolak 330 darjah. Maka alfanya adalah 30 darjah. Baik, jadi sudut rujukan sepadannya adalah 30 darjah. Dan cek, adakah dia kurang daripada 90? Yes, dia kurang 90. Dan sekali lagi saya ingatkan, apabila kita diberi 30 darjah, kita mesti tahu di mana 30 darjah tersebut. Dia mesti berada di sini. Okay? So, make sure itu perkara pertama yang awak perlu kuasai. Dan percaya cakap saya, itulah dia tunjang utama dalam trigonometri. Pelajar menganggap tajuk ini susah, dalam ADMAT pun dia anggap susah kerana dia tak kuasai basic. Ini yang saya panggil sebagai tapak ataupun basic tunjang utama dalam trigono. Okey, sila kuasai apa yang saya dah terangkan dekat sini. Percaya cakap saya, awak akan mudah nanti. Okey, so dah sudah untuk terminologi, saya dah terangkan setiap sukuan. Okey, next. So, sekarang kita nak pergi kepada contoh latihan. Boleh buka muka surat 176. Okey, 176. Buku teks. Okey, kita nak tentukan sukuan dan sudut rujukan bagi nilai 239. Baik, sebelum itu ada satu lagi yang saya lupa. Okey, saya gunakan pen warna pink lah. Okey. So, dalam setiap sukuan ini, okey, dia ada kita panggil trigono yang diwakilinya yang mewakili trigono yang positif. Okey. Macam mana awak nak hafal? Saya ada satu akronim lah. Tapi tak tahulah kalau kamu nak guna akronim yang saya buat ni ataupun tidak. Kalau ada, boleh guna untuk merujuk pada masing-masing lah. Okey, ini hanya sebagai panduan sahaja. Okey, saya ada satu akronim. Saya suka TikTok. Okey, saya suka TikTok. S ini yang pertama mewakili semua. Okey. S ini yang kedua, S mewakili sin. T yang kedua mewakili tangent. Tok ambil huruf kat belakang, cos. Okey, so sekali lagi ini hanya sebagai contoh sahaja. Awak boleh guna sebarang akronim untuk membantu awak ingat sebab semua ni tak diberi dalam peperiksaan. So kita kena ingat. Jadi ini contohnya, saya suka TikTok. Saya suka TikTok. Saya merujuk kepada sukuan yang pertama. Okey, so saya semua. So semua tak kisah sin, cos, tangent, okey, yang berada pada sukuan satu akan bernilai positif. Okey, semua positif. Ingat tu Kita bergerak kepada yang kedua, suka. So suka mewakili S, sin. Pada sukuan yang kedua, hanya sin sahaja yang bernilai positif. Sekiranya ada melibatkan tangent ataupun cos tapi dia berada pada sukuan kedua, maka kita tahu nilai dia akan jadi negatif. Okey? Jangan risau kalau masih ada kurang jelas dekat situ, sekejap lagi kita akan buat latihan. Cuma di sini saya nak terangkan dahulu konsepnya sahaja, teorinya sahaja. Okey, pergi kepada tik. Tik, huruf T mewakili tangent. Tangent pada sukuan ketiga, dia bernilai positif. Manakala yang lain iaitu sin dan cos, kalau dia berada pada sukuan ketiga, dia akan bernilai negatif. Okey? Dan keempat, tok, K. K cos sahaja yang positif. Okey? So saya suka TikTok. Semua sin, tangent, cos. Okey? So yang saya sebutkan itu adalah nilai positif. Maksudnya yang tidak disebut bernilai negatif. Okey, so kita nak check, kita nak tengok kat mana kita nak apply konsep tu. Okey, kita tengok latihan
Okey, muka surat 76. Soalannya dia minta kita tentukan sukuan dan sudut rujukan, okey, bagi nilai sudut 239 darjah. Okey. So, sekarang ada dua perkara yang diminta kita cari. Yang pertama adalah sukuan. So, bila sukuan ada 4 sukuan. So, dia bagi nilai. Nampak tak? Dia bagi nilai. Sebab itu saya kata apabila awak kuasai basic tadi, for sure, awak jangan risau, awak boleh jawab soalan ni. So, yang pertama ini, dia tak masuk lagi trigono. Maksudnya awak tak nampak lagi ada sin, cos, tangent. Untuk soalan 1, tak ada sin, tak ada cos, tak ada tangent, tak ada trigono. Hanya sudut sahaja. So, kita nampak sudut 239 darjah. 239 darjah berada pada sukuan mana? Unmute. 239 darjah berada pada sukuan mana? Siapa boleh jawab? Yes, good. 3. So, kita dah dapat menjawab soalan yang pertama lah, kehendak soalan. So, dia berada pada sukuan 3. Tapi perlu ingat sukuan 3 tu kita tulis nombor Roman macam ni tau. Bukan 3 macam ni So, ini sekali lagi lah. Jangan buat 3 nombor macam ni. Buat nombor Roman. Sukuan 3. Okey, seterusnya dia minta kita cari sudut rujukan. So, ingat, perkataan sudut rujukan itu maksudnya nilai yang kurang daripada 90 darjah. So, ingat lagi, yang ini sukuannya. So, bila berada pada sukuan ketiga, dia berada mana-mana kawasan sini. So, kita boleh tanda dekat sini kan. So, 239 itu, okay, saya guna warna lain Okay, so bila disebut 239, sentiasa kita bermula dari sukuan 1. Ini 239. Okay, perlu faham tu Kemudian, apabila kita diminta mencari sudut rujukan adalah sentiasa dari paksi X ke mana? Ini, sebahagian kecil ini saja. So, untuk mencari nilai sudut rujukan, apa yang kita perlu buat adalah sudut rujukan. Okey. 239 tolak 180 sebab dia merangkumi sebahagian garis lurus. Okey, so kita akan kira lah nilai dia. 239 tolak dengan 180. Tekan kalkulator. Jangan nak congak-congak kalau bimbang cuai kat situ So kita dapat 59 darjah. Okey. So ini adalah sudut rujukan. Check. Sudut rujukan kita tu bawah 90 tak? Yes, bawah 90. So kemungkinan besar kita punya jawapan betul. Okey. Dia bergantunglah juga kepada awak punya hasil tolak itu betul ke tidak. Okey, so itu adalah contoh bagaimana kita nak menentukan sukuan dan juga sudut rujukan sekiranya kita diberi suatu nilai sudut. Okey, kena faham terminologi sudut rujukan sepadan, sudut, sukuan. Okey, so sekarang kita pergi kepada soalan 2. Baik, bila pergi kepada soalan 2, kita dah masuk kepada fungsi trigonometri. Nampak je trigono? Oh, dah masuk dah sin, cos, tangent. Nampak? Sin, cos, tangent. Okey, dekat sini kita akan apply konsep semua. Saya suka TikTok. Semua sin, tangent, cos. Okey, so sekarang tengok. Okey, bagaimana kita nak selesaikan ini. Okey, nyatakan hubungan fungsi trigonometri dengan sudut rujukan sepadan. Okey, so bagaimana kita nak tentukan hubungan? Maksudnya di sini adalah kita perlu cari dia punya nilai sudut rujukan sepadan dan kita perlu tentukan sama ada simbol dia positif ataupun negatif. Okey, bergantung kepada sukuan sudut tersebut berada. Baik, ini yang diberi. Tangent 349. First kali. Okey, tengok stepnya First kali. Sila perhatikan nilai sudut. Okey. So first step adalah sila tentukan sukuan. Okey. Baik, 349. Sukuan berapa? 349 sukuan ke berapa? Yes.
yang keempat. Okay? So, dia berada di sukuan yang keempat. Bila berada di sukuan yang keempat, hanya kos sahaja yang positif. Bermaksud sekiranya trigonometri yang digunakan selain daripada kos, maka nilai dia akan negatif yang berkaitan dengan sudut rujukan sepadan. Dan kita perlu tahu bahawa sudut rujukan sepadan pada sukuan yang keempat adalah daripada paksi X ke bawah. Ini sudut rujukan sepadan yang kita panggil sebagai alfa. 3, 4, 9 itu yang ini. Okey? Okey. So, daripada situ, apa yang kita perlu buat adalah, okey, tangent 349 darjah adalah sama dengan first kali letakkan simbol positif atau negatif. Oleh kerana kita tahu 349 berada pada sukuan yang keempat dan trigononya adalah tangent, maka dia mesti bernilai negatif sebab hanya cos sahaja yang positif. Okey, so kita letak siap-siap negatif dan okey, untuk mendapatkan sudut rujukan sepadan, kita tahu daripada sini nak dapatkan alfa 360 tolak dengan 349. So, 360 tolak dengan 349 darjah. Okey, cuba tolong kira untuk saya berapa nilai ni? 360 tolak 349 darjah? Alia, berapa Alia? So, jawapannya 11. So, jawapan bagi hubungan fungsi trigono tangent 349 dengan sudut rujukan sepadan adalah tangent 349 darjah adalah bersamaan dengan negatif tangent 11. Nampak? Sekarang sudutnya dah jadi sudut rujukan sepadan iaitu alfa, tetapi perhatikan simbol dah bertukar menjadi negatif. So, itu yang dimaksudkan dengan hubungan. Sekejap saya accept kawan awak baru masuk. Okey. So, kita dah sudah belajar tentang hubungan, kita dah sudah belajar mengenai pasti sukuan, kita dah sudah belajar juga bagaimana nak tentukan simbol bagi trigonometri pada sukuan-sukuan yang tertentu. Okey, next adalah kita nak mengenal pasti atau mengkaji hubungan nilai sin cos tangent, dengan kata lain trigonometri dengan koordinat. Okey, sekarang kita dah masuk kepada koordinat. So, bila disebut koordinat, maksudnya titik tersebut mesti berada, okey, koordinat itu mesti berada di bulatan unit. Okey, sekarang saya lukiskan bulatan unit. Okey, tadi saya dah kata bulatan unit mestilah berjejari 1 cm atau 1 unit. Okey. Kita buat bulatan unit. Okey, so ini adalah bulatan unit. Titik yang dimaksudkan, okey, untuk situasi ini, perhatikan titik itu mestilah titik yang berada di mana-mana kawasan di atas lilitan. Mesti di atas lilitan. Kalau titik tu dekat sana, dia tak boleh guna konsep ni. Sebab dekat sana tu jejarinya dah lain. Kita sekarang merujuk kepada bulatan unit. Okey, so bulatan unit mesti jejari 1 cm. 1 unit. So, contoh kalau titik ini. Okey, saya tanda dekat sini. Kita tahu bila kita nak melibatkan sin cos tangent ni, dia adalah trigono ni. Okey, trigono ni. Dia mesti berkaitan dengan suatu segitiga bersudut tegak, betul? Tapi bila kita hanya menanda satu titik, kemudian kita letakkan di atas satu bulatan unit, mana dia punya segitiga bersudut tegaknya, betul tak? Jadi kita tak nampak lagi. So, apa yang perlu awak buat adalah seperti tadi di mana kita sambungkan titik tersebut dengan pusat. So, kita sambung, kita dapat satu line begini. Segitiga bersudut tegaknya akan terbentuk dengan daripada titik tersebut kita akan buat satu line tegak
okey, ke bawah. Dan sambungkan daripada pusat ke hujung line tersebut. Maka kita dah dapat satu segitiga bersudut tegaknya, di mana sudut tegaknya adalah di sini. Itu kalau dia berada pada sukuan yang pertama. Bagaimana kalau dia berada pada sukuan kedua? Pun sama. Okey, saya guna warna berbeza. Katalah titik itu berada di sini sekarang. Nah, tempat ni. So, apa kita buat adalah kita akan sambungkan titik tersebut dengan sini, pusat ni. Dan daripada titik, kita akan turunkan ke bawah, tegak untuk membolehkan kita baca nanti nilai Y-nya berapa. Dan kita akan sambungkan daripada pusat ke hujung garisan tersebut. Nampak? Kita dah membentuk segitiga bersudut tegak di mana line-nya, sudut tegaknya berada di situ. Okey? Next adalah okey, next adalah kalau dia berada pada sukuan ketiga. Okey, kalau dia berada pada sukuan ketiga pun sama. Saya guna warna berbeza. Warna apa? Coklat. Okey, so saya sambung daripada pusat ke titik tersebut. Okey, dan saya buat satu line menyentuh koordinat X dan sentuh. Okey, ini adalah sudut tegaknya. Okey, next yang keempat, kalau dia berada di sini. Kenapa tu? Okey, so itu adalah sudut tegaknya. Okey, nampak? So segitiga-segitiga itu kita dah berjaya bina lah daripada penyataan tersebut. Dan kita tahu bahawa, okey, tadi saya ada kata setiap sudut yang kita baca, setiap sudut yang kita baca adalah mesti bermula daripada koordinat paksi X. Jadi, macam tadi awal saya kata, dalam segitiga bersudut tegak ini akan ada selain daripada sudut 90 darjah, akan ada dua sudut yang berkemungkinan. Nampak tak? Tetapi untuk bulatan unit khusus untuk tajuk ini, sebab kita berada pada sukuan, seperti mana saya kata tadi, sudutnya sentiasa dibaca daripada koordinat X ke line titik tersebut. So, ini adalah, macam tak berapa nampak kan, saya guna warna lain lah. Hijau pekat. Okey, so ini adalah sudutnya. Ingat setiap kali kita nak mengenal pasti O, A-nya, mesti kita ada sudut yang mana yang kita rujuk. Sebab sudut berbeza, dia akan memberi nilai O yang berbeza. Okey, so katalah saya anggap di sini sebagai theta. Okey, untuk segitiga yang berada pada sukuan kedua, sudutnya adalah di sini. Okey, nampak tak? Manakala segitiga yang berada di sukuan ketiga, sudutnya adalah di sini. Dan yang keempat, sudutnya adalah di sini. Okey? Kenapa penting untuk kita kenal pasti sudut? Sebab untuk membolehkan kita melabel mana O, mana A, mana H. Okey, so sekarang kita bermula dekat sukuan yang pertama. Take note fokus. Ni sangat penting. Ni semua ni adalah teori-teori. Baik, untuk sukuan pertama, rujuk kepada sukuan ini. Okey, kita label mana O, mana A, mana H. Jadi di sini kita dah boleh direct tahu H. H bergantung kepada sudut tegak. Okey, jadi yang bertentangan dengan dia, ini H direct. Okey, mana O? O adalah yang bertentangan dengan sudut ini, so ini adalah O. Dan di bawah sini adalah A. Okey, saya label A. Jadi, okey, kita trigono kita ada 3 kan? Kita ada sin, cos dan juga tangent. Dan kita menggunakan konsep so. Kah. Okey, towa. Right. So, kita mula dengan sin. Okey, sin kita tahu O per H. Okey, sekarang kita tengok dekat sini Okey, cuba saya keluarkanlah. Nampak macam kecil dekat situ. Saya cuba keluarkan. Tapi saya nak awak faham bahawa segitiga ini jejarinya adalah 1. Ingat bulatan unit dia mesti 1. Okey. So sekarang ni kita ada sini pusat sini adalah O, ini adalah H, ini adalah A. Okey, nilainya adalah 1 di sini. Okey, so untuk sin ni sudut theta. Okey, sin kita tahu O per H kan. So O adalah yang ini, garis tegak tu. Fokus fokus. So ini adalah O.
O ini dengan kata lainnya, dia adalah merupakan panjang yang terletak pada paksi Y. Nampak tak? Okey, siapa tak faham dekat sini? O ni sebenarnya adalah mewakili bersamaan dengan, nampak tak? Dia adalah panjang pada paksi Y. Kita boleh baca paksi Y sini berapa, itu mewakili O. Sebab O tu menegak ke atas begitu. Okay, jadi saya boleh kata ini adalah Y lah sebab kita tak tahu berapa nilai panjang paksi Y tu kan. So, saya anggap ini sebagai Y. Okay. Dan untuk A, kalau kamu perhatikan A panjang dari pusat ke sini, ini adalah mewakili paksi X. Okay, mewakili paksi X. Okay. Sekiranya dia berada pada sini, titik ini, okay, for sure, contoh, saya nak tahu koordinat dia, tak mungkin koordinatnya ini ada nilai negatif, betul tak? Sebab kalau titik dekat sini, semua kawasan kanan ini adalah positif di atas positif. So, tak mungkin dia punya nilai ini akan negatif. Sebab itu kawasan sukuan 1 all positif. Okey, semua. So, apa saya boleh buat di sini adalah bila saya melibatkan sin pada sukuan 1, O adalah Y, H adalah 1. Okey? So, Y per 1, kita finalkan dia, kita akan dapat Y. Y tu apa? Y tu adalah koordinat Y. Okey? So, di sini, apa yang saya nak bagi tahu adalah apabila kita diminta mencari sin sesuatu sudut yang berada pada sukuan pertama, sekiranya kita nak libatkan koordinat, ini bila ada koordinat. Kita boleh rujuk terus kepada koordinatnya, koordinat Y-nya. Contoh, saya ada satu titik. Titik ini saya bagi koordinat dia adalah 0.2387. Titik ni lah, saya anggap sini. 0.238, sini 0.45. Ini titik dia. Kita tahu dalam koordinat, yang first adalah koordinat X, yang second adalah koordinat Y kan. Soalannya, cari sin theta tersebut. Kita tahu sin bagi sukuan 1 bersamaan dengan koordinat Y. So, maksudnya kita tak perlu ada jalan kerja apa pun, kita terus dapat sin theta adalah 0.45. Sebab apa? Teorinya kata kalau sin berada pada sukuan pertama, kita hanya merujuk kepada koordinat titik Y sahaja. Okey? Ada siapa nak tanya dekat situ yang tak clear? Okey, so kita teruskan dengan cos. Cos kah. Okey, so kah nampak A per H. So, A adalah X. So, dengan kata lain, cos adalah X per 1, H1. Finalnya adalah X. Dengan kata lain, untuk mencari cos, kita merujuk terus direct koordinat bagi X. Dengan contoh, kalau saya anggap titik yang sama dekat sini, kalau saya tanya berapa cos theta dan theta itu berada pada sukuan 1, maka nilai dia adalah 0.2387. Direct sahaja kita dapat 238 sebab kita rujuk terus kepada koordinat X. Okey? So, itu teorinya. Dari mana datang teori? Daripada kefahaman ini tadi. Saya dah jelaskan. Dan terakhir sekali adalah tangent. So, tangent adalah towa. So, towa di sini, O adalah Y. Okey? Manakala A adalah X. Dengan kata lain, untuk mendapatkan tangent. Contoh, dia tanya, apakah nilai bagi tangent theta dan diberi koordinat? Sekarang, please take note sebab nanti awak akan belajar banyak lagi. Ini adalah sekiranya titik tersebut diberi koordinat. Manakala tangent di sini adalah koordinat Y per X. Jadi 0.45 bahagi 0.238. So, awak tekan kalkulator di sini, ada jalan kerja lah. Sebab sin cos direct kita dapat sama ada terus tengok koordinat Y atau koordinat X. Tetapi untuk tangent, dia adalah nisbah Y per X. Okay? So, kita akan kira lah sedikit. Guna kalkulator 0.45. 0.45
5 bahagi, mana bahagi sini tu. Ni kalkulator biasa ni. 0.238. Okey, tekan sama dengan awak dapat ni. So sebenarnya jawapan bagi tangent theta adalah 1.891. Okey, bergantunglah berapa tempat perpuluhan yang dikehendaki dalam soalan tersebut. Okey, so kita dah dapat satu konklusi di mana kalau sin koordinat y, cos koordinat x, tangent nisbah y per x. Okey, so apabila kita dah dapat konsep itu, maka kita boleh apply di dalam semua sukuan yang lain. Okey, untuk sukuan yang kedua, sekiranya dia ditanya sin, ingat konsepnya sin adalah koordinat y. Okey, dan bila kita melibatkan sukuan 2, 3, 4, make sure awak take note apa yang positif, apa yang negatif. So ingat sini saya suka TikTok. Semua sin. Sin sahaja positif. So bila ditanya sin theta, so ingat sin kita rujuk koordinat y, dia mesti positif. Terus sahaja positif. Tetapi bila dirujuk cos theta dan theta tu berada di sukuan kedua, cos rujuk koordinat x tapi perlu letak nilai negatif. Okey, nilai negatif. Sebenarnya dekat situ daripada koordinat itu dia dah memang for sure dia nilai negatif lah sebab dia kawasan sebelah kiri kan. So sebenarnya awak tak perlu risau tentang simbol itu kalau diberi koordinat. Koordinat itu sendiri dah bernilai negatif. Dan tangent, tangent theta adalah negatif y per x. Ada negatif sebab hanya sin sahaja di sukuan kedua yang positif. So, sama sekiranya dia berada di sukuan ketiga. Sukuan ketiga, tik. Tangent sahaja yang positif. So, bila melibatkan trigono yang lain, so sin dia negatif y. Cos negatif x. Tangent dia positif. Tapi y per x. Okey? Nampak tak? Positif dekat situ. Dan begitu juga kalau dia berada di sukuan yang keempat. So, sukuan yang keempat, tok. K. Cos sahaja yang positif. So, yang lain mesti negatif. So, negatif y, cos positif. Okey? Manakala tangent theta adalah negatif y per x. Okey? Ingat, y yang dimaksudkan dan x yang dimaksudkan itu adalah koordinat titik tersebut. Okey? So, saya harap di situ clear bagi penerangan konsepnya. Okey, sekarang kita nak tengok contoh latihan. Okey, baik. Sekarang nampak tak? Di mana kita nak apply konsep tadi? Sekiranya titik itu diberi koordinat. Ni ada koordinat. Dan kita tahu ini adalah koordinat x, ini adalah koordinat y. Okey? So, sekarang kita nampak titik ini berada di sukuan yang ketiga. Okey? So, kita boleh tengok, ini adalah contoh muka surat 178 soalan 3B. Okey. So, dia kata dia minta kita cari sin theta, cos theta, tangent theta. Kalau kamu perhatikan, nilai koordinat itu sendiri dah bernilai negatif. Logiknya, dia berada kawasan ni. Memang kesemua, dua-dua x dan y negatif lah kan. Okey, so sekarang kita nak mula. Sin. Kita tahu, sukuan ketiga, tik hanya tangent sahaja yang positif. Maksudnya yang lain mesti negatif. Mesti letak negatif. Okey, tangent sahaja yang positif. Okey, sekarang kenapa boleh dapat negatif dekat sini? Kalau kamu perhatikan, nampak tak? Y itu 0.5446. Nilai dia 0.5446. Tetapi dia punya simbol adalah negatif. So, terus negatif 0.5446. Nampak tak? Awak akan nampak sendiri sin itu akan membawa kepada nilai negatif. Manakala cos kita rujuk kepada koordinat x. Dan nampak tak dia punya nilai tu memang negatif sebab itulah pada sukuan ketiga cos negatif. So kita boleh direct 0.8387. Manakala tangent kita tahu dia adalah merupakan nisbah y per x. So kalau kamu perhatikan y per x dekat sini negatif.
0.5446 per dengan negatif 0.8387. So, kita pun tahu kalau negatif dengan negatif, kita akan dapat positif kan. So, awak kira lah situ berapa. Sepatutnya awak dapat 0.6493. So, tangent akan memberikan nilai akhirnya positif. So, itu aplikasi di mana kamu nak guna kalau dia berkaitan dengan koordinat. Okay? So, saya harap di situ jelas sedikit lah. Okay, next. Kita nak tentukan nilai sin, cos, tangent bagi sudut dalam sukuan. Okay, tadi kita tengok koordinat. Sekarang sudut. For sure, saya boleh yakin sekiranya sampai slide 5 tadi, awak boleh kuasai. Ini tak akan ada masalah. Okay, cuma pegang kepada step yang saya dah bulatkan. Ini step 1, tentukan sukuan. Kita akan diberi sudut. So, saya yakin tadi saya dah cukup clear jelaskan bagaimana kita nak tentukan sukuan. Lepas kita tentukan dia berada sukuan mana, tentukan sudut rujukan iaitu alfa, dan ini juga saya yakin anda dah tak ada masalah. Dan kemudian tentukan simbol berdasarkan saya suka TikTok itu tadi. Okey, so 3 step ini penting untuk mencari atau menyelesaikan masalah berkaitan nilai sinus. Contoh. Baik, contoh muka surat 179. Tentukan nilai bagi, nampak tak? Ini trigononya. Berdasarkan sudut rujukan sepadan. Kalau tadi, okey, sekejap saya back kepada yang ini. Okey, yang ini kita hanya mengkaji dia punya hubungan sahaja. So, bila kita kaji hubungan, kita tak mengira lagi nilainya. Kita hanya nyatakan, okey, dia bersamaan dengan negatif ke positif sudut rujukan. Tetapi sekarang kita dah diminta menentukan nilai. So, bila diminta menentukan nilai begini, kita mesti guna kalkulator. Mesti, wajib. So, siapa yang tak ada kalkulator, masalah lah kamu nanti. So, sekarang berdasarkan sudut rujukan sepadan. Nak tentukan nilai, mesti berdasarkan sudut rujukan sepadan. Baik, ini sudut yang kita diberi. Okey, base kepada step ini. First, tentukan sukuan. Baik, sekarang tolong seorang jawab saya, ini sukuan ke berapa? Okey, good. Sukuan 4. So, sukuan 4 bermaksud ni kat sini. Ni sukuan 4. So, tentukan sukuan keempat. Tentukan sudut rujukan sepadan. So, kita tahu kalau sebarang titik berada di sukuan keempat, contoh saya letak kat sini, sudut rujukan sepadannya adalah daripada koordinat ke garisan tersebut. Ini adalah sudut rujukan sepadan. Baik, so kita perlu cari sudut rujukan sepadan dia. So, kita dah dapat gambaran. Next, kita tentukan simbol. Okey, so untuk menentukan simbol, sekarang saya tanya. Simbol ni positif ke negatif? Ini simbol negatif ke positif? Yes, negatif. Sebab tangent tangent. Yang di 4 mesti cos sahaja. 318 darjah 17 minit tu dekat mana? Dekat sini. Kena pandai baca Okey, sekejap. So, 318 darjah 17 minit. Ini dia. Okey. 318 darjah 17 minit. Maka untuk mendapatkan sudut rujukan, maka kita perlu tolak 360 dengan sudut tersebut. So, dah faham, clear tiga-tiga. Baik, takkan ada masalah untuk awak menjawab untuk menentukan nilai. Okay, so apa yang awak buat adalah tangent 318 darjah 17 minit adalah bersamaan dengan simbol. Oleh kerana kita dah kata dia negatif sebab dia tangent. Sukuan 4 tangent negatif. Dan apa dia sudut rujukan sepadan dia adalah tangent 360 tolak 318 darjah 17 minit. Okey? So ni siapa yang tak tahu darjah dan minit ni macam mana nak tekan dalam kalkulator, perhatikan kalkulator. Dekat sini dia tak ada kalkulator saintifik, jadi saya tak boleh nak tunjuk. Nampak ada banyak yang tanda macam ni dekat kalkulator awak tu. Itu.
Bermula tekan 318, lepas tu tekan ni, tekan 17, tekan ni balik. Okey. Awak akan dapat nilai dia. Okey, sekarang tolong kira untuk saya berapa nilai sudut rujukan sepadan. Berapa nilai ni? 360 tolak 318 darjah 17 minit. Berapa nilai ni? Kalau boleh beri jawapan dalam darjah dan minit. Tekan semula yang ni. darjah 43 minit. Kalau awak dapat point kan, awak tekan semula yang simbol ni banyak-banyak ni. Kita nak bagi dalam darjah dan minit macam ni. Okey. So ini ada sudut rujukan sepadan. Dan kemudian untuk mendapatkan nilai. Ingat kalau awak stop sampai sini, ini hanya awak mengkaji hubungan sahaja. Okey. Ini yang first tadi kita belajar, hubungan sahaja. Untuk menentukan nilai, kita perlu kira guna kalkulator. So, kirakan tangent 41 darjah 43 minit itu berapa? Tekan kalkulator awak yang ada tangent, tekan tangent, masukkan nilai 41 darjah 43 minit, tekan simbol sama dengan. Berapa awak dapat? Yes, dapat 891. Ada 5 tak belakang? Ada so ambil semua. Kalau ada 4 titik perpuluhan sahaja, okey ambil semua. Kalau dalam soalan dia tak tentukan berapa tempat perpuluhan yang minta kamu tuliskan so ini adalah merupakan nilai trigono. Kita dapat satu nombor perpuluhan. Ingat jangan stop sampai sini kalau soalan tanya nilai. Kalau stop sampai sini masih ada perkataan trigononya, itu menunjukkan belum habis lagi. Okey? So itulah dia bagaimana kita nak apply konsep negatif, positif, mencari sudut sepadan. Nampak tak? Bila kita dah kuasai asas tadi, tak ada masalah. Okey. Kalau tadi kita guna kalkulator kan? Sebab ini nilai-nilai yang tak tentu. Maksudnya yang tak ada nilai tetap yang kita ada rujukan. Tetapi sekiranya sudut rujukan sepadan kamu itu, bila kita dah kira sudut sepadan kamu tu adalah di antara mana-mana 3 sudut ini. Ini siapa yang tak ingat apa yang awak belajar masa tingkatan 3, awak ada masalah sikit lah sebab ini dilarang menggunakan kalkulator. Sebab apa? Kita ada satu tertingkap trigono. Kita panggil So ini adalah nimbas kembali. Bagaimana kita nak dapatkan sudut 30, 60, 45 tanpa menggunakan kalkulator? Dia sebenarnya adalah asalnya daripada segitiga sama sisi. Ini form 3 awak belajar. Di mana dia punya panjang sisinya semuanya adalah 2. So, kita dah tahu trigono adalah suatu segitiga bersudut tegak. Segitiga sama sisi bukan segitiga bersudut tegak. Tetapi apabila kita bahagi separuh, ni kita buat satu line, kita akan dapati ada 2 segitiga bersudut tegaknya di situ. Dan suatu segitiga sama sisi, kita tahu sudutnya adalah 60 darjah. Kan? Sebab total satu segitiga 180. So, bila kita divide separuh, yang di puncak ni, so separuh akan dapat 30 darjah. Okey? Dan di sini 45 darjah. Di sinilah mula bagaimana ia melibatkan 3 sudut ini. 30, 60, 45. Nampak? So ini sangat penting So bila sini 2, sini 2, ni asalnya 2, bila kita dah separuh, sini tinggal 1 lah. So apabila awak menggunakan teorem Pythagoras, awak akan dapati panjang ini adalah set 3. Set tu sebenarnya istilah lain bagi punca kuasa 2. Sini 3. Ini nilai tetap bagi 30, 60, 45. Baik, daripada sini maka kita akan move kepada tertingkap ini. Tertingkap ini memang tetap tahu. Kita mula dengan 30. Katalah masa mendengar rendah awak terlupa apa yang awak belajar. Sekarang cuba ingat balik. Saya refreshkan balik. Okey, ingat kita 30 lepas tu
60, 45. Jangan tertukar kedudukan. Ingat 30, 60, 45. 30, 60, 45. Kita mula dengan sin, kemudian cos, okey, kemudian tangent. Okey. So, kah toa, sin, cos, tangent. Okey, daripada sini cara nak ingat dia, awak buat satu garis silang. Antara 4 petak pertama, buat garis silang. 2 petak di sebelah, kita buat line macam ni. Okey, kenapa nak buat macam tu? Kita hanya perlu, ni teknik-teknik. Saya ajar teknik-teknik. Kita hanya perlu ingat petak pertama, petak kedua, petak ketiga sahaja. Okey, petak pertama 2, 3. Bila kita ingat 3, 9 petak kita boleh fullkan. Don't worry. Okey, so ini 1/2. Okey, so bila 1/2, ingat petak pertama 1/2, nampak tak garis silang kita buat? Maksudnya pasangannya juga 1/2. Okey, petak yang kedua, set 3/2. Siapa yang tak tahu ni, sebenarnya dia ambil daripada sini. Cos tu kah kan? Awak tengoklah sini. Kah, mana A, mana H-nya. Itu saya dah tak nak ulang lah. So, set 3/2 pasangannya nampak persilangan garis silang. So, sini mesti sama. Set 3/2. Di sebelah sini, 1/2. Okey, 1/2. Macam tu. Okey. Sebab apa kita buat macam ni? Sebab pasangan atas dan bawah tu sama. Nampak? Dengan kata lain, kita dah fullkan 4 petak. Yang ketiga, tangent. Tangent ni adalah 1/3. Okey, tak apa, slowly. Makin lama banyak awak buat latihan. Jangan risau, awak akan boleh ingat. So, petak yang kedua kita ambil bahagian bawah. Set 3. Petak yang ketiga kita ambil atas. 1. Alright? Full ini, maksudnya nak jawab soalan, tak payah fikir panjang. Penuhkan jadual ni. Buat sendiri. Ini tak diberi dalam soalan. Okay? So, penuhkan ni. Make sure kedudukan dia 30, 60, 45. Kemudian buat garis silang macam ni untuk membantu kita, memudahkan kita melengkapkan petak kosong. Contoh. Baik, contoh. Tentukan nilai sin 300. Sin 300, betul tak? Sekali lagi, dia mesti berkaitan dengan step tadi. First step tadi, tentukan sukuan. Baik, 300 sekali lagi. So, kita dah tahu dah. Sini julat 270. For sure, 300 memang masih lagi berada pada sukuan yang keempat. So, bila sukuan keempat dan trigononya adalah sin, maka dia mesti bernilai negatif. So, di situ kita boleh terus. Sin 300 adalah bersamaan dengan negatif sin. Okey, sekarang sudut rujukan sepadan. Kita tahu mesti ingat sudut rujukan sepadan. Kalau ini adalah dia punya titik garisannya, sudut rujukan sepadan mesti daripada koordinat X. Okey, so ini alfa. 300 adalah daripada sukuan 1 ke garisan tersebut. Ini 300. So, itu bermaksud untuk mendapatkan sudut rujukan sepadan, dia adalah 360 darjah tolak 300 darjah. Alright? So, di sini kita dapat negatif sin 60 darjah. Nampak? So, apabila awak dapat nilai sudut rujukan sepadan mana-mana antara 3, okey, baru awak boleh guna tanpa kalkulator. Sekiranya awak dapat sudut rujukan sepadan selain daripada 3, contoh di yang tadi ni, sudut rujukan sepadan dia 41 darjah 43 minit. Jangan pula awak pandai-pandai guna ni. Mana ada kan? Hanya 3 ini saja. 3 ini saja. So, daripada sini, terus rujuk 60 darjah. So, 60 darjah mana? Yang ini. Sin. Baris yang ini. So, yang kita guna adalah nilai ini. Right? So, make sure negatif itu ada. So, kalau tak ada negatif, itulah dia jadi masalah nanti. So, negatif dekat sini. Okay. Sin 60, set 3/2. So, jawapan dia set 3/2. Alright. So, itu jawapannya sahaja. Tak perlulah guna tekan. Sebab ni untuk mana-mana sudut rujukan yang bernilai 30, 60, 45, mesti soalan dia tanpa menggunakan kalkulator. So, maksudnya di situ kita dah tak payah kira dah lagi. Sebab kalau kita nak dapat jawapan, for sure kita kena tekan kalkulator kan. So, tinggalkan ini sebagai jawapan akhir, awak akan dapat full mark. Okay?
Ini dapat dari mana? Dapat daripada jadual yang kita rujuk ini. Okey? Ada sebarang masalah nak tanya? Clear tak setakat ini? Alright, good. Okay, baik. Kalau tiada latihan hari ini, jangan sekali lagi jangan anggap ia membebankan, anggap ia sebagai latihan pengukuhan untuk menguji sama ada kita faham ke tak kita punya pembelajaran hari ini. Jadi buku modul awak muka surat 107 hingga 110 sehingga soalan 10 yang di atas sahaja. So nampak je banyak tetapi sebenarnya dia hanya fullkan tempat kosong sahaja. Okey, ada beberapa konsep yang mana sekejap je awak boleh buat, ada beberapa sedikit jalan kerja yang perlu ditunjukkan. Okey, so itu sahaja kelas kita hari ini. Sekali lagi kalau ada apa-apa yang nak tanya mana-mana bahagian yang awak tak faham boleh tanya saya pada bila-bila masa sahaja. Okey, so itu sahaja. Terima kasih.